Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, saya ingin membincangkan dan berkongsi tentang bangsa Yahudi. Okey, so kita nak pergi satu persatu pengenalan. Bangsa Yahudi ni sebenarnya kita nak faham mereka ni berasal daripada bangsa yang diberikan kelebihan dalam kepandaian diorang, iaitu seperti akademik, kepandaian dalam politik, ekonomi, sosial dan banyak lagi. So mereka ni menganggap bangsa mereka ni bangsa yang suci dan mereka ni banyak mendustakan agama mereka sendiri, banyak mendustakan nabi mereka sendiri dan banyak mendustakan kitab mereka sendiri. Sehingga saat tahap tu mereka sanggup membunuh nabi mereka atas kepentingan nafsu mereka sendiri. Contohnya di Zionis di Israel. Mereka ni menganggap orang selain pada Yahudi yang tidak mengandung agama Yahudi adalah haiwan, harus dibunuh dan darah mereka itu halal. So, macam mana orang yang kata sombong macam ni boleh mendapat tempat sehingga mereka ni dapat menubuhkan negara mereka sendiri di negara haram Israel di Palestin. Jadi ni kita tengok pada awalnya Eropah ni tidak suka sangat pada kata orang Yahudi, kerana orang Yahudi ni banyak mendustakan agama dia sendiri. Sedangkan Eropah itu berkembang atas dasar agama sendiri. Sebagai contohnya perkembangan agama Kristian, perkembangan agama Islam dan sebagainya. Jadinya, apabila kita lihat bahawa peristiwa-peristiwa besar seperti contohnya peristiwa Holocaust di Jerman yang dilakukan oleh Adolf Hitler yang membuktikan bahawa Eropah sendiri pun tidak menyokong orang Yahudi sehingga mereka dilakukan pembunuhan secara beramai-ramai. Sama juga revolusi di Rusia pada 1905, iaitu berlakunya dasar-dasar Russification yang membuat satu dasar asimilasi orang-orang Eropah itu mengamalkan budaya Eropah dan budaya lain daripada Eropah itu tidak diterima. Lebih-lebih lagi lah, orang Yahudi ni berasal daripada Asia dan mereka ni sangat-sangat tidak disukai oleh orang pemerintah Rusia ketika itu. Sehingga mereka menganggap bahawa bangsa Yahudi ni adalah masalah special yang perlu diselesaikan secara cepat. Ketika Perang Dunia Kedua ataupun era ini dikenali sebagai era Tasjudaika. Mereka meletakkan bangsa Yahudi sebagai mangsa keadaan dan pada masa sama kita tengok bangsa Yahudi mempunyai negara haram mereka sendiri iaitu Israel. Ini kita highlightkan. Okey, so kita faham kat sini bahawa orang Yahudi itu menjadi mangsa keadaan dan menjadi bawa kepada zaman kegemilangan mereka apabila mereka dapat menubuhkan negara mereka sendiri. Kat sini itu sebab mereka ni dianggap sebagai permulaan kepada era kegemilangan mereka ketika Perang Dunia Kedua ini, iaitu berakhir pada 1943 ni. Okey, kita faham orang Yahudi ni bijak dan licik. Mereka ni banyak membuat satu ideologi mendalam. Sebagai contohnya mereka menubuhkan isme-isme yang memusnahkan banyak negara-negara lain dan memecah belahkan orang-orang di pelbagai negara. Sebagai contohnya budaya seperti isme-isme seperti nasionalisme, seperti Hinduism, secularism, liberalism. Semua benda ni adalah perkara yang tidak bagus untuk perkembangan sebuah negara. Sebab orang Yahudi ni tidak mahu melihat negara-negara ini berkembang. Dia menganggap semua negara yang selain pada Yahudi itu adalah musuh mereka. So mereka memusnahkan daripada segi pemikiran masyarakat dia, daripada segi ekonomi dia, daripada politik dia. Ini yang bawa pada perpecahan antara satu sama lain. Pada kesimpulan yang kita boleh huraikan bahawa orang Yahudi ni tidak semuanya didasari oleh kekerasan dan kezaliman. Terdapat juga orang Yahudi yang baik, seperti contohnya bangsa Yahudi di Amerika yang menyokong dan membuat satu solidariti terhadap rakyat Palestin di Palestin. Okey, so apa yang saya nak tegas kat sini, kita perlulah membentuk satu gerakan ummah ataupun perpaduan antara satu sama lain, kerana Islam itu mengajar kita untuk bersatu dalam kepelbagaian, tidak mengira agama, budaya dan juga bangsa, kerana kita semua ni didasari adalah satu manusia yang sama daripada nenek moyang yang sama, yang perlu kita membawa keamanan kepada dunia ini, bukan membawa kepada kemusnahan dunia ini. So, marilah kita menyambut baik gerakan ummah yang dilakukan oleh pemimpin yang berwibawa ataupun daripada golongan-golongan yang mempunyai kepakaran dalam bentuk ummah itu sendiri. Itu sahaja perkongsian yang saya boleh kongsikan. Sekian saja, terima kasih.